Assalamualaikum, salam sejahtera kawan. Ini aku belum pernah buat review lagi pasal badik ni lah. Ni badik ni special pada aku lah. Sebab aku suka pada dia punya bentuk hulu ni. Pattern hulu dia ni antara yang menjadi kegemaran aku lah kalau nak cari kelainan. Dia ni berasal daripada Jawa Timur, tapi dia ni terinspirasi ataupun mengikut reka bentuk daripada badik Bugis lah. Sebab badik Bugis pun ada pattern hulu yang beginilah atau gagang begini, jenis tapak kuda ni kan. Memang aku suka lah kalau biasanya disebut macam pemegang pistol lah. Okey, ni sarung dia. Okey, secara keseluruhan lah bentuknya. Okey, susan. Dan dia merupakan badik yang tua lah. Kalau kita tengok daripada segi material dia, khususnya pada hulu dan juga dia punya bilah, memang lama lah. Dia tua lah, maksudnya tuanya melebihi daripada usia 80 ke 90 tahun lah. Boleh diklasifikasikan sebagai badik antik. Cuma dia punya sarung ni mungkin aku rasa dia lama juga. Mungkin diperbuat balik, dibuat semula. Okey. Apa pun, kita akan tengok secara dekat apakah rupa bentuk badik ni. Okey, kita lihat dulu dia punya gagang ataupun hulu. Ni secara dekat lah. Korang pun boleh tengok dia punya jenis material dia. Ini kalau tidak salah, tidak silap, daripada segi penglihatan dan yang dimaklumkan oleh beberapa kawan-kawan yang arif tentang material senjata, ini hulu ni diperbuat daripada cula badak ataupun dipanggil sebagai sumbu badak lah. So sumbu badak ni untuk zaman ni susah lah, memang sebab dia haiwan yang terlarang. Cuma untuk zaman dulu mungkin benda ni, binatang ni banyak kan, jadi dia menjadi salah satu daripada pakaian untuk senjata-senjata dahulu lah. Tu nampak urat material ni lah. Kita lihat secara imbas lah dia punya bentuk dia. Cuma ada retak sikit sini, mungkin sebab faktor waktu ataupun masa. Kita lebih kurang bentuk dia. Lagi satu, sebab aku suka pada hulu macam ni atau gagang macam ni. Okay. Sebab dia agak sesuai dengan grip aku lah. Macam ni, aku suka pegang macam ni. Aku bukanlah orang yang bermain senjata, tapi aku berminat untuk menyimpan, dan aku suka lah sebab dia dari segi aku suka cara dia pegang tu, pegangan dia tu masuk dalam tangan kan. Hulu macam ni dia selesa dalam tangan. Saiz dia ni tak besar sebenarnya. Kalau kau tengok, saiz dia tak besar. Okey, kita tengok saiz dia. Ini boleh dikatakan saiz selit lah. Lebih kurang panjang dalam kalau dia bersarung lengkap ini lebih kurang dalam satu kaki, lebih kurang satu kaki panjang kalau tak silap aku lah. Okey, kalau diragukan kita ukur je. Okey, lebih kurang 10-11 inci macam tu lah. So dia ni dalam kategori jenis selit lah. So selit dia boleh dibawa dalam beg atau disimpan, disisip di pinggang. Okey, sekarang kita tengok pula dia punya macam mana rupa bilah dia. Okey, bilah dia, sarung dia ni tak susah nak buka. Okey, kita letak tepi dulu. Jom kita tengok bilah dia macam mana rupa dia. Begini rupa bilah dia secara dekat. Okey, dia besi yang lama, tengok berpamor. Okey, boleh nampak dia punya alu-alu pamor dia tu. Dia apabila dia berpamor, dia bermaksud dia dibuat daripada campuran pelbagai jenis besi ya. Okey, ni yang di sini. Okey, ni bahagian belakang bilah dia. Okey, besar kan. Okey, kita tengok tu belakang bilah dia. Nampak tu, korang boleh perasan kesan-kesan besi lama yang berpamor. Nampak? Ni belakang bilah. Dia kalau ikutkan dia ni ada miang
yang perak tak silap. Ini kita tengok bahagian yang sebelah ni pula. Okey. Ini. Dia kalau di bawah cahaya betul-betul sebenarnya, kalau okey, ni kat sini paling menyelah lah. Dia punya perbezaan besi dia, warna tone dia tu kalau nampak kesan. Okey, di bawah ni lain, di atas ni lain. Itu menunjukkan yang dia ni berpamor. Kalau tak silap aku, ini pamor dalam daging. Pamor dalam daging, okey, yang bercampur dengan pamor miang. Kat sini kalau tengok kadang-kadang dia ada kilat-kilat ni, sebenarnya dia adalah pamor miang perak ke miang apa ke tak pasti, tapi aku rasa dia berkilau-kilau lah. Kalau waktu malam, kalau disuluh bawah cahaya, dia akan berkilau lah. Yang ni pun kau boleh nampak. Okay. So kat situ kita boleh lihat yang nampak hitam-hitam tu, yang kecil-kecil tu, yang hitam kecil-kecil tu, itu sebenarnya adalah karat degil. Dia kesan karat yang dah sangat degil, yang susah nak di apa. Okey, aku tunjuk situ. Okey. Ni yang bahagian yang hitam tu, ni semua karat degil. Ini dah dicuci pun dia akan tetap susah nak hilang. Bukan tak boleh hilang, tapi dia ambil masa lah, kena perlu rendaman air kelapa yang lama sikit untuk menghilangkan karat-karat degil ni. Bahagian ni paling ketara lah, boleh nampak dia punya tone pamor dia. Yang hujung ni aku tak pasti kenapa dia macam ni. Okay. Ni mungkin kesan-kesan kakisan yang menyebabkan dia punya hujung bilah dia, pucuk dia tu dah macam dah bergigi kan, dan dia makan waktu lah. Okay. Mungkin dulu asalnya dia cantik lah, tapi barang ni dah lama kan. Okay. Itu kita tengok sebelah. Okey, kat situ di bawah cahaya kita boleh nampak perbezaan pamor dia. Okey, kau boleh nampak macam tu. Okey, kalau dia kena tengok macam ni pula baru dia nampak dia punya jalur-jalur pamor dia kan. Yang ni pula aku nak tunjuk, dia ada dia punya ketandaan. Kalau kau nampak macam di bawah mata ni ada dua garis kan. Ini adalah ketandaan guard. Ketandaan guard ni tujuannya adalah untuk menghalang niat jahat musuh ataupun perbuatan khianat manusia kan. Inilah dia. Ada dua sini. So dia bahagian tengah. Dia tak terletak di bahagian pangkal atau apa. Dia bahagian tengah bilah. So dia berperanan sebagai penyekat gerak khianat musuh lah. Sebelah sini. Okey, sebelah sini pula tengok, nampak. So sebelah sini tak berapa panjang sangat. So dia tak melebihi daripada tone pamor tu. Tapi sebelah sini dia sama bersepat. Kita boleh nampak had dia tu sampai pamor tu kan. Mungkin ada sebab tertentu dia kan. Kalau korang tanya dengan aku berapa usia dia, aku berani katakan dia melebihi daripada 100 tahun. Kalau kita berdasarkan kepada material ni lah, hulu dia ni atau gagang dia ni. Kalau kita tengok material sarung dia, okay, material sarung dia ni, aku rasa diperbuat baru tak baru, dia lama lah, mungkin dalam 60 ke 50 tahun macam tu lah. Kalau dia beratus tahun, dia mungkin bentuknya akan lain sikit. Dia ni kayu dia jenis kayu ringan. Okay, aku pun tak tahu kayu apa. Okay, ada hiasan di sini. Okay. Aku pun tak tahu nak kata dia badik Jawa ke badik apa ke, sebab kalau untuk makluman korang, di alam Nusantara ni senjata khususnya badik lah yang paling banyak variasi. Ada beberapa kelainan tertentu yang melambangkan ciri-ciri dah. Kalau kita tengok ni, bilah dia ni tak adalah bilah dia macam bilah badik biasa. Dia ada melengkung sikit ke bahagian depan. Dia tidak lurus. Dia tak sama macam badik Makassar ke ataupun badik badik Gechong ke. Dia memang berbeza, sangat berbeza.
dia ada identiti dia tersendiri. Okey. Okey, sekian saja kawan. Ini sekadar perkongsian sebagai perkongsian ilmu atas apa kongsi-kongsi peribadi aku. Okey, sekian terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua.